Hudaibiyah semasa hampir sebelum daripada pembukaan kota Mekah tu, Nabi pergi umrah yang pertama yang tak jadi tu, buat perjanjian Hudaibiyah. 1,400 orang sahabat Nabi SAW yang menyertai perjanjian itu. Hafsah kata ke Nabi, alaysa yaqulu Allah Ta'ala wa inna minkum illa wariduha. Hafsah kata, wahai Rasulullah, takkah Allah Ta'ala kata semua kita mesti lalu ke neraka? Macam mana yang orang perang Badar dengan Hudaibiyah tak kena neraka pula? Tak masuk pula. Kata Nabi SAW, thumma nunajjil ladhina ittaqaw. Kata Nabi, lepas tu Tuhan kata, ayat dalam surah Maryam tu Tuhan sambung, dan kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut, la yamutu li ahadin minal muslimina thalatha minal walad tamussuhun nar illa tahillatul qasab. Tak ada satu orang mukmin, tak ada satu orang di kalangan kaum muslimin yang anaknya 3 orang mati, dia masuk neraka. Tak ada. Melainkan kalau ada pun sekadar lalu atas neraka. Tuan-tuan, kalau Allah uji satu orang, 3 orang anak mati, dan 3 orang anak mati ni dia sabar dan terima qada Allah, Allah kata Allah selamatkan dia daripada neraka. Walaupun mungkin dalam dunia ni manusia ni tuan-tuan, bila kita kata Allah selamat ni, bukan bererti satu orang tu clean, sama sekali tak buat dosa. Manusia dia buat dosa. Tapi yang selamat ialah manusia yang kebaikannya mengatasi keburukannya. Dan kita jangan buat benda-benda yang menyebabkan berat dalam kategori dosa besar, atau kita menjadi zalim di sisi Allah. Kerana ya Allah kata Allah akan campak orang zalim masuk. Kata Imam Ahmad, as-siratu haqq, sirat itu benar. Yuda'a ala syafiri jahannam, Allah letakkan di tebing 2 neraka, tebing jahannam, yamurun nasu 'alaiha, dan manusia lalu di atas sirat. Wal jannatu min wara'i dzalika, dan syurga itu selepas daripada sirat. Nas'alullahu salamata fil jawaz, kita minta ke Allah selamatlah melintas. Tuan-tuan, kalau kita tanya berapa orang di kalangan kita yang minta anak dia selamat periksa berjaya? Berapa orang minta dia sendiri berjaya dalam peperiksaan ke apa ujian yang dia ambil? Dan berapa orang pula di kalangan kita selalu minta kita selamat lintas sirat ni? Lintas sirat. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang selalu bangun minta doa pada Allah, selamatlah aku di titian sirat. Mudah-mudahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, taqwa adalah penyelamat, dan Allah menyatakan yang menyebabkan satu orang masuk ke dalam sirat jatuh ini ialah orang yang zalim. Zalim ni zalim kan? Zalim pertama, zalim kat diri dia sendiri. Dia buat dosa besar. Antara zalim yang besar ialah dia mensyirikkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman besar. Yang lain, zalim dia tindas orang. Walaupun pada hari dia melakukan kezaliman itu ada orang yang tepuk tangan kat dia, dan rasa dia besar. Fir'aun pada hari dia berkuasa di Mesir, dia kata, alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Tidakkah aku maharaja Mesir
dan sungai-sungai ini mengalir di bawah tapak kakiku. Nampak tak nampak? Tuan-tuan, raja ataupun pemerintah ataupun penguasa yang zalim, bahasanya pun sombong. Sebab tu saya cukup tak berkenan bahasa orang yang kata siapa tak suka keluar pada negeri saya. Sombong, bongkak. Tapi Melayu berjiwa feudal, biar ambil dia bah. Orang dah tinggal sejarah lapuk. Bagaimana sebuah masyarakat akidah yang berakidah boleh ada kelompok manusia yang tak boleh disentuh dan dipersoalkan. Hatta Abu Bakar Siddiq menyatakan menyatakan ati'uni ma ata'tullah wa rasulah. Taat pada aku selagi mana aku taat Allah dan Rasul, jangan taat aku ke aku derhaka Allah dan Rasul. Umar bin Khattab jauh lebih baik. Kata Abdullah bin Mas'ud, dulu orang sembah Allah ni secara sembunyi, sehinggalah masuknya Islam lelaki ni, Umar bin Khattab. Masuk dia tahan dada lah. Siapa cabar aku? Nabi sebut, "Lau salaka Umar fajjan, salaka syaitan fajjan akhar." Jika Umar lalu satu jalan, syaitan lalu jalan lain. Tapi Umar tu kata, "In ra'aitumuni i'wijajan faqawwimuni." Jika kamu tengok aku tak betul, perbetulkan aku. Tak pernah kata saya kebal, saya tidak boleh dipertikaikan. Nak banding depa tu dengan Umar, langit dengan bumi dekat sikit. Aziz Bari, Profesor Dr. Aziz Bari dalam Malaysia kini, ni dia kata, saya hanya merakamkannya. Siapa nak pergi buat report polis, buat kata. Alah, geng-geng tarikat dia apa dia tahu. Yang tu lah report polis, buat polis. Dr. Aziz Bari kata, kita kena faham maksud. Pertama, tak apalah, itu di segi Malaysia raja perlembagaan seumpama. Tapi Dr. Aziz Bari timbul satu benda yang patut dipersoalkan. Apabila kita jadi penguasa, bila sultan ataupun raja, dia kata, Aziz Bari kata, dia kena adil. Dia sebut, Aziz Bari sebut dalam wawancara dengan Malaysia kini, tuan-tuan baca. Kemarin dulu dia punya wawancara. Sekarang ni tak boleh ceramah di Selangor. Saya bukanlah sokong masalah politik masjid, kata politik masjid, tapi bila hanya difokuskan kepada setengah orang. Kata Aziz Bari, di mana perginya Sultan Selangor? Dia kata, ketika Khair Toyo menghalang tazkirah. Kemana perginya Sultan Selangor? Ketika Khair Toyo, kata dia, memusnahkan masjid dan surau, roboh masjid juga. Kenapa dia tak cakap kuasa dia? Kalau mereka atas daripada itu, ni Aziz Bari sebut, mengapa Sultan Pahang boleh sebut, saya tak bukan parti, tapi saya quote, dia kata, Sultan Pahang boleh sebut, undilah Barisan Nasional. Dia sultan, kata dia above daripada political party. Kayak kalau dia kata undi, mana pasal kita tak sokong, pasal itu bukan kerja dia. Mengapa dia layan bila orang nak pegang jawatan di Pulau Pinang, masalah zakat kawan ni tak boleh? Pasal apa dia tak bagi, Agung tak bagi layanan yang sama kepada Melaka, Sarawak dan juga Kelayah? Mengapa hukuman yang terpilih, kata Aziz Bari? Kemudian bercakap, bahkan Aziz Bari sebut itu benar yang berat, bahkan sikap mereka dan karakter perangai mereka jauh daripada apa yang melayakkan mereka menjaga agama.